Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung pembelajaran bab yang ketiga, penaklukan logik untuk bahagian 4, Matematik KSSM tingkatan 4. Okey, doakan semoga Allah mudahkan urusan cikgu. Dalam bahagian yang keempat dan terakhir ini, kita akan belajar 3 standard pembelajaran. Yang pertama, menentu dan menjustifikasi kekuatan suatu hujah induktif. Dan seterusnya, menentukan sama ada hujah yang kuat itu meyakinkan. Yang kedua, membentuk hujah induktif yang kuat bagi suatu situasi. Dan yang terakhir ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan penaklukan logik. Kita lihat dahulu standard pembelajaran pertama iaitu berkaitan dengan kekuatan suatu hujah induktif dan menentukan hujah yang meyakinkan. Okay, kalau sebelum ini kita sudah belajar tentang hujah deduktif. Dan satu lagi hari ini kita belajar dengan lebih jelas tentang hujah induktif. Jadi untuk mengenali hujah deduktif, premisnya mestilah dalam bentuk umum, manakala kesimpulannya adalah dalam bentuk khusus. Manakala untuk hujah induktif pula adalah sebaliknya, premis dalam bentuk khusus, manakala kesimpulannya dalam bentuk umum. Jadi ini ialah perbezaan di antara hujah deduktif dan hujah induktif. Hujah deduktif adalah menekankan kepada kesahan hujah. Jadi kita akan tentukan satu hujah itu sah atau tidak sah, iaitu menekankan kepada kesahan hujah. Manakala untuk hujah induktif pula menekankan kekuatan hujah. Jadi untuk hujah induktif itu kita lihat dia kuat ataupun lemah. Jadi itulah perbezaan di antara hujah deduktif dan juga hujah induktif. Untuk memahami dengan lebih jelas tentang persamaan dan perbezaan di antara hujah deduktif dan hujah induktif, kita lihat kepada graf ini. Jadi tadi telah pun dijelaskan hujah deduktif menekankan kepada kesahan hujah. Jadi kalau diberi suatu hujah itu kita akan lihat sama ada sah ataupun tidak sah. Jadi untuk menentukan ianya adalah sah, kita tengok pada bentuk hujah tersebut. Adakah bentuk hujah itu menyerupai 3 bentuk hujah deduksi? Iaitu bentuk pertama, bentuk kedua dan bentuk ketiga. Jika menyerupai salah satu daripada bentuk ini, maka hujah tersebut adalah sah. Jika tiada bentuk ataupun tidak menyerupai mana-mana bentuk hujah tersebut, kita katakan sebagai hujah deduktif itu tidak sah. Jadi untuk hujah deduktif yang sah pula ada 2 cabang. Yang pertama ialah munasabah dan yang kedua ialah tidak munasabah. Jadi untuk kes munasabah, kita akan lihat pada premis dan kesimpulan semuanya mestilah benar, barulah hujah tersebut adalah munasabah. Manakala jika ada salah satu premisnya adalah palsu dan hujah itu adalah hujah yang tidak munasabah. Dan kemudian untuk hujah deduktif yang tidak sah secara automatik merupakan hujah yang tidak munasabah. Jadi penekanan untuk video kali ini untuk bahagian yang keempat ialah tentang hujah induktif. Hujah induktif menekankan kepada kekuatan hujah, sama ada kuat ataupun lemah. Jadi untuk menentukan hujah tersebut kuat ataupun lemah, kita lihat sahaja pada kesimpulan. Jadi untuk kes kesimpulan benar, maka hujah induktif tersebut adalah kuat. Manakala jika kesimpulannya adalah palsu, maka hujah induktif tersebut ialah lemah. Jadi untuk kuat, adakah ia meyakinkan ataupun tidak meyakinkan? Jadi untuk kes meyakinkan, kita lihat pada premis mestilah semua benar, barulah ianya meyakinkan. Dan jika ada premis yang palsu, hujah tersebut adalah tidak meyakinkan. Dan untuk hujah induktif yang lemah secara automatik, ianya adalah tidak meyakinkan.
Contoh soalan, tentukan sama ada hujah yang diberi kuat atau lemah. Seterusnya tentukan sama ada hujah yang kuat itu meyakinkan ataupun tidak meyakinkan. Dan berikan justifikasi anda. Okay, kita lihat pada B ya. B premis pertama 27 ialah gandaan 3. Ini adalah benar. 81 ialah gandaan 3. Gandaan 3, 3, 4, 3 darab 27 adalah 81. Ini adalah benar. Semua gandaan 9 ialah gandaan 3. Ini juga benar. Oleh kerana kesimpulannya adalah benar, maka hujah ini adalah kuat. Dan oleh kerana premis kesimpulan semuanya benar, ia dikatakan sebagai meyakinkan kerana semua premis dan kesimpulan adalah benar. Untuk C pula, ikan kembung bernafas dengan insan. Okey, ini adalah benar. Ikan hiu bernafas dengan insang. Ini adalah benar. Jadi kesimpulan semua ikan bernafas dengan insang. Oleh kerana ada ikan yang tidak bernafas menggunakan insang, jadi iaitu ikan paus, jadi pernyataan ini adalah palsu. Jadi untuk keseluruhan ini, hujah ini adalah hujah yang lemah kerana kesimpulannya palsu. Kesimpulannya palsu, secara automatik ianya adalah tidak meyakinkan. Untuk hujah yang lemah secara automatik ianya adalah tidak meyakinkan kerana premis benar, kesimpulan adalah palsu. Seterusnya, soalan praktiskan diri 3.2D. Tentukan sama ada hujah yang diberikan kuat atau lemah serta meyakinkan atau tidak meyakinkan. Jadi kita lihat yang pertama ini, premis 1, meja diperbuat daripada kayu. Ini adalah benar. Kerusi diperbuat daripada kayu. Okey, ini benar. Almari diperbuat daripada kayu. Benar. Semua perabot diperbuat daripada kayu. Tidak semestinya semua perabot diperbuat daripada kayu. Jadi ini adalah pernyataan palsu. Jadi untuk keseluruhan, memandangkan kesimpulannya adalah palsu, jadi ianya hujah ini adalah hujah yang lemah. Bila disebut hujah lemah secara automatik, dianya adalah tidak meyakinkan kerana tidak semua perabot diperbuat daripada kayu. Okay, tidak meyakinkan. Okay, tidak meyakinkan. Meyakinkan. Lemah dan tidak meyakinkan kerana apa? Tidak semua perabot diperbuat daripada kayu. Untuk yang ketiga ini, 2 kuasa 3 boleh dibagi tepat dengan 4. 2 kuasa 3 ialah 2 darab 2, 4, 4 darab 8. 8 boleh dibagi tepat dengan 4. Ini adalah benar. 2 kuasa 5, 2 kuasa 5 nilainya bersamaan dengan 32. 32 boleh dibahagikan tepat dengan 4. Ini adalah benar. Jadi kesimpulannya 2 kuasa N boleh dibagi tepat dengan 4. Jadi ini tidak semua 2 kuasa N boleh dibagi tepat dengan 4. Sebagai contoh, N itu bersamaan dengan 1. 2 kuasa 1 ini bersamaan dengan 2. 2 tidak boleh dibahagi tepat dengan 4. Jadi kesimpulan adalah palsu. Oleh kerana kesimpulan palsu, jadi hujah ni adalah lemah. Apabila lemah, secara automatik ianya adalah tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Kenapa? Kita bagi satu contoh. 2 kuasa 1 sama dengan 2. 2 tidak boleh bagi tepat dengan 4. Seterusnya kita lihat latihan nombor 5. Premis 1, 24 ialah gandaan 6. Ini adalah benar. 36 adalah gandaan 6. 46, kita lihat 6, 12, 18, 24, 30, 36, 40, 42. Jadi ini merupakan gandaan 6. 40 tiada dalam senarai, jadi premis ini adalah palsu. Okey, seterusnya semua gandaan 6 ialah nombor genap. Ya, gandaan 6 semuanya nombor genap, ini adalah benar. Jadi hujah ini adalah hujah yang kuat kerana kesimpulannya adalah benar. Jadi hujahnya adalah hujah yang kuat dan oleh kerana ada premis yang palsu, jadi ianya adalah tidak meyakinkan. Kuat dan tidak meyakinkan. Kenapa tidak meyakinkan? Kerana ada premis palsu. Kerana ada premis palsu.
Jadi itulah cara menjawab untuk menentukan hujah itu kuat, meyakinkan ataupun tidak meyakinkan, ataupun hujah tersebut lemah dan tidak meyakinkan. Seterusnya kita lihat bagaimana cara membentuk hujah induktif yang kuat. Untuk membentuk hujah induktif yang kuat dan meyakinkan, ia adalah bergantung kepada premis dan kesimpulan. Jadi premis dan kesimpulan mestilah benar, barulah hujah induktif tersebut adalah kuat dan meyakinkan. Contoh soalan, bentuk satu kesimpulan induktif yang kuat bagi setiap pola nombor yang berikut. Jadi kesimpulan induktif bermaksud premisnya khusus dan kesimpulannya adalah umum. Jadi untuk membentuk kesimpulan yang umum, kita lihat kepada bentuk premis ini. Okey, satu kuasa negatif satu. Okey, caranya untuk membentuk kesimpulan secara umum, kita lihat kepada nombor yang ini. Okey, pola nombor ini. Jadi kalau kita perhatikan 1, 2, 3, 4 ini, nombor ini adalah berubah-ubah dan berturutan. Bagi nombor yang berubah dan berturutan, kita gantikan dengan N. Kemudian yang sama kita ikut sahaja. Negatif 1, kuasa negatif 1 semuanya sama. Jadi ikutkan sahaja di sini. Kemudian kita perlu tafsirkan nilai N ini bermula dengan apa? Nilai mula dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dot, dot, dot. Okey, 3 titik. Jadi itulah jawapan untuk A, contoh A. Untuk contoh C, kita guna cara yang sama untuk mendapatkan pola nombor ini. Ini ialah pola nombor. Macam mana cara untuk mendapat pola nombor? Ia adalah terbentuk daripada premis ini. Jadi untuk membentuk premis yang secara umum, untuk membentuk kesimpulan secara umum, kita lihat pada premis ini, pattern dia. Tengok dua yang sama, nombor yang sama kita tulis balik. Nombor yang berturutan itu gantikan dengan N. Yang sama ikut sahaja, tambah semua ada, di belakang satu juga semua ada, kita ikut. Kemudian, tafsirkan nilai N itu bermula dengan, dalam kes ini N bermula dengan kosong, diikuti 1, 2, 3 dan seterusnya. Kosong, 1, 2, 3 dan seterusnya, dot, 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 3 dot. Jadi inilah jawapan untuk contoh C. Soalan latihan, praktiskan diri 3.2a. Bentuk satu kesimpulan induktif yang kuat bagi setiap pola nombor yang berikut. Okey, jadi diberi di sini premis ini adalah khusus. Jadi kita perlu membuat kesimpulan secara umum. Jadi tekniknya ialah untuk mendapatkan pola nombor yang berikutnya, kita lihat kepada patternnya di sini. 3 ini semua adalah sama, jadi tulis balik. Okey, darab semua ada, tulis balik. Kemudian nombor sebelah ni, sebelah kanan ini 1, 2, 3, 4 ini berbeza-beza dan berturutan. Jadi yang ini kita gantikan dengan N. Okay, tutupkan kurungan. Semuanya kuasa negatif 1 adalah semuanya sama, jadi kita ikut sahaja. Kemudian tafsirkan N itu bermula dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dot, dot, dot. Jadi inilah jawapan untuk nombor 1. Untuk nombor 2 juga sama, kita lihat kepada pola nombor ini macam mana ditukarkan bentuknya. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Jadi yang sama ialah yang di atas. Yang berlainan itu ialah di atas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini berturutan dan berlainan. Kita gantikan dengan N. Manakala di bawahnya adalah sama salin semula. Perkan dengan 5. Jadi kemudian kita tafsirkan N itu bermula dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian buat titik, 3 titik, dot, dot, dot bermaksud seterusnya. Okay, untuk nombor 3. Jadi untuk pola nombor ini, untuk mendapat pola nombor yang berikutnya, kita lihat pada patternnya 2 kuasa kosong. Jadi 2 ini semua sama. 2. Okey, dan dalam kurungan ini nilainya adalah berbeza namun tidak berturutan. Oleh kerana tidak berturutan, kita perlu menukarkan bentuk ini 0, 1, 8, 27 ni tukar kepada bentuk lain supaya ini adalah berturutan. Jadi 0 ini sebenarnya 0 kuasa. Okey, 1 itu ialah 1 kuasa. Okey,
Kita lihat 8 dulu. 8 itu ialah 2. 012, 8 ialah kuasa 3. Manakala 27 ialah 3 kuasa 3. Jadi bermaksud yang lain semuanya kuasa 3. 1 kuasa 3 adalah sama dengan 1. 0 kuasa 3 sama dengan 0. Jadi yang berikutnya kita lihat di sini nomornya sudah berurutan. Jadi kita gantikan dengan N. Okay, kemudian dia kuasanya adalah kuasa 3. Letakkan kuasa 3 di sini. Dan kita tafsirkan N itu bermula dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya dot dot dot. Okay, ada 3 titik. Jadi yang terakhir nombor 4. Okay, kita tengok pada polanya di sini 20 semua sama salin semula. Tolak sama, 4 juga sama, kuasa saja yang berbeza dan berturutan. Jadi kita terus gantikan dengan N. Okay, jadi tafsirkan kembali N itu bermula dengan 0, 1, 2, 3. Dan berikutnya dot, dot, dot. Jadi itulah cara menjawab kesimpulan secara induktif. Berikut ialah contoh soalan menyelesaikan masalah yang melibatkan penakbulan logik. Okay, raja di sebelah menunjukkan pertumbuhan sel bermula dengan sel A. Pada hari pertama, 2 sel baharu dihasilkan. Ini ialah hari pertama. Setiap sel akan menghasilkan 2 sel yang lain. Akhirnya berpecah, 1 sel jadi 2 sel. Dan yang lain pada hari seterusnya. Bermaksud hari yang kedua akan dapat ada 4 sel. Hari kedua. Jadi diberi bilangan pertumbuhan sel ialah PT bersamaan dengan 2 kuasa T. Jadi inilah dia kesimpulan secara umum yang telah diberikan. 2 kuasa T. Dengan keadaan T ialah bilangan hari. Soalannya, berapakah bilangan sel baharu yang terhasil pada hari ke-8? Bermaksud pada hari ke-8, kita gantikan tempat T dengan 8, 2 kuasa 8. 2 kuasa 8 adalah bersamaan dengan 256. 256. Jadi ada 256 sel pada hari ke-8. Untuk soalan B, pada hari berapakah bilangan sel baharu 2048? Jadi diberi bilangan sel 2048. Secara umumnya dia ada 2 kuasa T. Ataupun 2 kuasa T. 2048 ini kita tukar kepada bentuk indeks asas 2. Ia bersamaan dengan 2 kuasa 11. Jadi daripada sini T sebenarnya adalah bersamaan dengan 11. Iaitu pada hari yang ke-11 akan menghasilkan sel sebanyak 2048. Penyelesaian masalah, kadar bayaran letak kereta dalam hotel cahaya dihitung mengikut kadar berikut. Okey, ini kadarnya. Zamudin meletakkan keretanya dari jam 07.50 untuk menghadiri kursus, kemudian mengambil keretanya jam 17.25. Hitung secara deduktif jumlah bayaran yang Zamudin perlu bayar sebelum keluar dari tempat letak kereta. Jadi kita kira dahulu berapakah tempoh masa dia meletakkan kereta. 17.25 tolak dengan 07.50. Jadi untuk masa ini, 2 digit yang sebelah kanan merujuk kepada minit, 2 digit sebelah kiri merujuk kepada jam. Jadi 25 tak boleh tolak dengan 50, jadi kita pinjam 1 jam di sini. Tinggal 6. Kemudian 1 jam itu tukar kepada minit, jadi 60 minit. 60 tambah 25, jadi 85 ditolakkan dengan 50 akan dapat 35. Okay, di sini adalah 35. 16 tolakkan dengan 7 akan dapat 9. Ini bermaksud 9 jam tempoh masa yang dia tinggalkan keretanya ialah 9 jam 35 minit. Jadi bermaksud jam pertama hinggalah jam yang ke-10. Jadi di sini kadar pembayarannya 1 jam yang pertama, kadar bayarannya berjumlah RM6. Okay, jadi 1 darabkan RM6. Setiap jam berikutnya hingga jam yang ke-6. Jam yang ke-6 maksudnya jam ke-4, 5, 6, 7, 8. Jam kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam maksudnya ada 5 jam. 5 didarabkan dengan RM5. Kemudian setiap jam yang seterusnya. Jadi ini 9 jam 35 minit. Dia termasuk dalam 10 jam.
Kalau 9 jam masih tak cukup, dia masuk ke jam yang ke-10. Jadi dikira sebagai 10 jam. Jadi 1 jam, 5 jam sudah ada. Jadi ada baki lagi 4 jam yang berikutnya. Jadi 4 jam berikutnya kita darabkan dengan RM3. Jadi darabkan setiap satu di sini ialah RM6. 5 darab RM5, RM25. Dan 4 darab RM3 akan dapat RM12. Jadi apabila dijumlahkan, kita akan dapat di sini nilainya adalah bersamaan dengan RM43. Jadi inilah jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh Encik Zamuddin. Soalan yang terakhir, nombor 2. Jumlah penduduk di Taman Gembira mengikut formula. Okey, ini formulanya. Dengan keadaan T ialah bilangan tahun. Diberi jumlah penduduk Taman Gembira pada 1 Januari 2012 ialah 25,000 orang. Soalannya A. Buat kesimpulan secara didaktif mengenai jumlah penduduk Taman Gembira pada 31 Disember 2016. Jadi daripada formula G T bersamaan dengan 250 T kuasa 2 tambah T tambah 100. Jadi daripada ayat ini kita kenal pasti T ini adalah tahun yang keberapa. Selepas tahun yang keberapa iaitu daripada 1 Januari hingga Disember 2012. Ini ialah 1 tahun. Tahun pertama. Disember 2013 tahun yang kedua. Disember 2014 tahun yang ketiga, Disember 2015 tahun yang keempat, dan Disember 2016 tahun yang kelima. Jadi kita gantikan T dengan 5. Jadi jangan penduduk pada tahun yang kelima bersamaan dengan gantikan tempat T dengan 5. 5 kuasa 2 tambah 5 tambah 100. Jadi bersamaan dengan 250 dalam kurungan ini nilainya ialah 130 dan darabkan akan dapat 325,000 orang. Inilah jawapan untuk A. Untuk B, pada tahun keberapakah penduduk Taman Gembira mencapai 77,500 orang. Jadi daripada jumlah penduduk ini, kita letakkannya bersamaan dengan I tambah 100 bersamaan dengan 77500. Jadi selesaikan T kuasa 2 tambah T tambah 100. 77500 dibahagikan dengan 250 akan dapat 310. Kemudian pindahkan ini ke sebelah kiri. 100 tolakkan dengan 310 akan dapat. Yang lain salin balik. T kuasa 2 tambah T. 100 tolak 310 akan dapat negatif 210 sama dengan 0. Jadi dengan menggunakan kalkulator. Kita menggunakan kalkulator. Mode. Okey, tekan mode. Mode. Okey, semula. Mode EQN kita gantikan A dengan 1 sama dengan B gantikan dengan 1 sama dengan C gantikan dengan negatif 210. Kita akan dapat nilai T-nya ialah 14. Okey, satu lagi nilai T-nya adalah negatif. Jadi abaikan untuk nilai T yang negatif. Jadi ini bermaksud pada tahun yang ke-14 penduduknya akan mencapai 77,500 orang. Jadi itu untuk jawapan nombor 2. Alhamdulillah telah selesai video bahagian yang keempat dan terakhir untuk bab ketiga iaitu penaklukan logik. Jumpa lagi dalam video tajuk berikutnya. Terima kasih kerana menyokong cikgu dan sentiasa mendoakan yang baik-baik untuk keluarga cikgu. Sekian, terima kasih.